Selamat petang, hari ini kami hendak membuat satu perbincangan tentang kuil Sri Mahamariamman. Kami akan bermula dari Kenneth. Kenneth, apa maklumat terhadap kuil tersebut? Dalam maklumat saya telah belajar latar belakang tentang Sri Mahamariamman. Ia adalah sebuah kuil Hindu yang terlama di Kuala Lumpur. Ciri pentingnya adalah kapuran 22 meter dan menara pintu masuk yang dihiasi dengan hiasan patung dewa-dewa Hindu, penjaga, peluang nifas dan binatang. Ini pendapat saya. Jadi sekarang saya nak ceritakan sedikit sejarah asal usul tentang kuil Sri Mahamariamman yang terletak di ibu negara kita iaitu di Kuala Lumpur. Kuil ini ditubuhkan oleh Ken Tampusami Pillai pada tahun 1873. Beliau merupakan ketua bagi masyarakat India di Kuala Lumpur selama 3 tingkat. Pada mulanya kuil ini digunakan sebagai peribadi oleh keluarga Pillai dan akhirnya menyerahkan pengurusan kuil itu kepada lembaga pengawas pada akhir 1920-an. Kuil ini bukan sahaja terkenal sebagai kuil tertua yang berfungsi di Malaysia, namun ia juga terkenal sebagai yang terkaya di Malaysia. Kuil ini asalnya terletak di suatu tempat penghampiran stesen kereta api di Kuala Lumpur. Namun pada tahun 1885, ia beralih ke lokasi sekarang di Jalan Tun H.S. Lee iaitu di sebelah Chinatown Kuala Lumpur. Yang telah dikongsikan tadi adalah sejarah tentang kuil tersebut. Mengikut ilmu yang saya ketahui, setiap orang yang pergi ke kuil akan berkongsi masa depan yang sama di kuil. Semasa festival Thaipusam tahunan adalah festival di mana kuil itu mengirim kereta kuda besar yang bertinggi sehingga 21 kaki dan bernilai 350,000 kepada berat dengan 240 lonceng dan sepasang kuda untuk disembelihnya kepada Tuhan Marugam. Sekian pendapat saya. Pada pendapat saya, bagi tarikan dan acara, kuil tersebut akan bersambut Hari Deepavali dan Hari Thaipusam. Dan seterusnya, kami akan berkongsi pendapat tentang sosiologi masyarakat tempatan tentang kuil tersebut. Apakah pendapat anda, Kenneth? Pada pendapat saya, kuil ini adalah simbol kekuatan penyatuan ilahi. Apabila penalur berkumpul di sini, mereka dapat mengingat fakta bahawa undang-undang telah diturunkan dan menyatukan mereka. Inilah pendapat saya. Pada pendapat saya, ia juga bagi orang yang mempunyai budaya dan Tuhan yang sama untuk disembahkan di rumah ibadah. Di dalam kuil tersebut terdapat ruang solat utama dengan siling yang dihiasi dengan mewah. Lokasi 3 kuil di kuil utama ditandai dengan kubah bawang dihiasi dengan hiasan yang dapat dilihat dari luar. Terdapat juga 4 kuil yang lebih kecil yang terletak di sekitar bangunan kuil utama. Pilaya berada di kuil di sebelah kiri dan saudara Lord Murugadi di sebelah kanan. Pilaya juga ditemukan di pintu masuk kerana ia adalah penghilang rintangan 8 berhala yang dihiasi tiang di dalam kuil adalah dari Asta Lashmi. Ini semua pendapat dari saya. Pada pendapat saya, bahagian terakhir di rumah ibadah tersebut adalah bangunan Mariamman. Setelah menunggu selama 40 tahun, akhirnya bangunan Mariamman memiliki bangunan sendiri. Idea ini dimulakan dari seorang lelaki berusia 38 tahun yang merupakan anggota kuil. Kuil ini dihubungi dari sebelah stesen bas Kelang dan mempunyai 2 tingkat tempat letak kereta bawah tanah, 3 tingkat, 2 auditorium dan sebuah dewan. Sekian pendapat saya. Pada pendapat saya, faktor sosiologi tersebut memotivasi orang yang mempunyai kepercayaan yang sama untuk berkumpul di lokasi yang sama. Ini membolehkan mereka mencipta hubungan dengan mudah kerana mereka percaya orang yang mempunyai kepercayaan yang sama sering berkongsi nilai yang sama dari segi tradisi, budaya dan kedudukan politik. Akhir sekali, kami hendaklah memberi pendapat masing-masing tentang kepentingan rumah ibadah tersebut dalam landscape sejarah di Malaysia. Apakah pendapat anda, Kenneth? Tujuan asal kuil-kuil dan rumah ibadah adalah untuk kesatuan tempat-tempat pertemuan di mana berbagai bangsa. Setiap bangsa dan jiwa yang berlainan dapat bersatu agar cinta dan kesepakatan ditunjukkan di antara mereka. Inilah kenapa pahala memerintahkan agar sebuah tempat pemujaan
dibina untuk semua penganut agama di dunia. Inilah pendapat saya. Pada pendapat saya, rumah ibadat juga untuk orang menyembah Tuhan mereka dan meraihkan peristiwa besar kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan pengebumian. Ia juga merupakan tempat di mana banyak orang termiskin di masyarakat dapat berpaling pada saat mereka memerlukan dan mereka juga menyembah Tuhan mereka di rumah ibadat. Ini adalah pendapat saya yang saya boleh kongsikan tentang kepentingan rumah ibadah tersebut. Pada pendapat saya, kepentingan rumah ibadah di landscape bersejarah di Malaysia adalah meningkatkan pelancong dan pendapatan bagi Malaysia. Malaysia mempunyai berbagai bangsa, oleh itu, kita mempunyai berbagai jenis pemandangan bersejarah untuk berpada pelancong dari negara lain akan mengunjungi Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut mengenai landscape sejarah yang ada di sejak sekian lama. Mereka akan menghabiskan wang di sini dan membantu peningkatan ekonomi dan pendapatan negara kita. Sekian pendapat saya. Pada pendapat saya, landscape sejarah kuil tersebut amat penting bagi generasi muda untuk lebih memahami peristiwa yang berlaku dari masa lalu dan pengajaran yang boleh dipelajari daripada peristiwa yang berlaku. Ini kerana kebanyakan milenial dibagi untuk mengawas kini kehidupan sosial mereka. Dan kami akan tamat perbincangan tersebut. Sekian, terima kasih.